Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Hai. Selamat malam. Kita bertemu lagi malam ni. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi malam ni. So, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu macam biasa. Okay, macam biasa nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka di luar sana yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak kecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur Ai. So malam ni topik apa yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni adalah topik sharing daripada Mira malam ni, perkongsian Mira daripada Mira malam ni adalah berkenaan iri hati, dengki, kan? So ada cara kita bila kita nak menghadapi dengan manusia-manusia yang dengki dengan kita ataupun iri hati dengan kita. Ada cara sebenarnya bila kita berhadapan, bila kita menghadapi situasi orang dengki dengan kita, orang iri hati dengan kita, kan? So malam ni Mira nak share dengan korang malam ni topik iri hati. Ada 4 cara bagaimana kita nak menghadapi dengan manusia-manusia yang iri hati dengan kita, kan? Mira percaya pasti akan ada orang dengki dengan kita, pasti akan orang ada iri hati dengan kita, tengok kita, kan? Tengok kita lah, kan? Mesti akan ada, mesti akan timbul perasaan iri hati bila kita manusia, kan, kita mempunyai kelebihan, kan, mempunyai kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, tapi kita patut bersyukur lah, kan? Kita patut bersyukur bila kita ada kelebihan pada diri kita, tapi bila kita ada kelebihan tu, mungkin ada orang di luar sana yang macam dengki dengan kita ataupun iri hati dengan kita, kan? Ataupun orang-orang di luar sana ataupun sahabat-sahabat kita ke, kan, orang sekeliling kita dengki dengan kita, kan, iri hati dengan kita bila kita ada kelebihan yang ada pada diri kita tu, kan? Mira percaya pasti ada, kan, di kalangan orang-orang di sana, di luar sana, pasti akan ada perasaan dengki dan iri hati dengan kita. So Mira nak share dengan korang malam ni ada 4 cara tau. Ada 4 cara sebenarnya kita boleh menghadapi bila kita berhadapan dengan orang-orang yang dengki dengan kita, dengki dengan kita, iri hati dengan kita. Sebab apa? Mereka tengok kita punya kelebihan kita. Kita kena percaya dan kita kena tahu setiap manusia tu akan pasti ada kelebihan mereka masing-masing, kan? Betul tak? So kadang-kadang kelebihan itulah yang menjadi sasaran timbulnya kedengkian orang kepada kita, sahabat kepada kita, kan? So ataupun orang sekitar kita, di sekeliling kita, mereka dengki dengan kita bila kita ada sesuatu kelebihan yang menjadi sasaran kedengkian itu, kan? So kalau sifat ni semestinya sifat yang tak elok, tak baik sebenarnya bila ada perasaan dengki, kan? So memang akan ada pada setiap manusia, memang tidak dinafikan, tapi dalam pelbagai perkara, kan? Pelbagai perkara sebenarnya. So Mira nak share dengan korang malam ni ada beberapa cara kita untuk menghadapi bila kita berhadapan dengan manusia yang iri hati dengan kita, kan? So antaranya adalah korang, sebelum tu korang boleh sharekan dulu Mira punya live malam ni, kan? Mira punya live malam ni korang share dulu dengan kawan-kawan korang. Boleh tag mereka supaya mereka boleh join sekali dengan Mira. Sama-sama kita InsyaAllah mungkin Mira dapat memberi ataupun membantu korang, siapa-siapa yang ada masalah ini, kan? Di luar sana yang ada masalah ini, yang ada masalah bila berhadapan dengan orang yang dengki dengan kita, kan?
So ada cara sebenarnya, ada cara bagaimana kita nak menghadapi ataupun kita nak berhadapan dengan manusia-manusia macam ni. Antaranya adalah kita kenalah sentiasa menjaga kita punya sikap dengan kita punya ucapan ataupun percakapan kita tu. Kita kena sedar dan kita kena jaga. Sangat penting. Sebab itulah kadang-kadang kita kena sentiasa bermuhasabah diri kita, supaya kita kadang-kadang kita sendiri yang menyebabkan seseorang tu ataupun orang tua ataupun sahabat tu yang menyebabkan puncanya terjadinya kedengkian dia kepada kita melalui percakapan kita ke, sikap kita ke, kita tak sedar sebenarnya kitalah punca terjadinya kedengkian manusia kepada kita, orang ataupun sahabat kita sendiri kan. Sebab itulah yang akan menimbulkan kedengkian dia kepada kita melalui sikap dengan kita punya ucapan kita punya percakapan kita. Sebab itulah kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita tak sedar kita punya sikap kita tu, kita punya percakapan kita tu yang membuatkan mereka merasa dengki dengan kita kan. Sebab itulah kita kena menjaga sikap kita dan percakapan kita ataupun ucapan, supaya kita tak menyakitkan hati orang kan. Kadang kita ataupun kita dah membuatkan orang tu sakit hati dengan kita ke, orang tu sedih ke, marah ke. Sebab itulah timbulnya kedengkian ni kepada mereka, kepada kita kan. So apakah cara untuk kita menghadapi manusia yang hati dengan kita ni? Kita kena jaga sikap dan ucapan kita tu. Kita kena sentiasa berhati-hati bila kita berkata-kata kan, ataupun perbuatan kita tu kadang-kadang boleh menyakitkan hati orang, boleh membuatkan orang rasa sedih, rasa marah kan. Sebab itulah kita kena sentiasa bermuhasabah diri kan. So dan seterusnya adalah kita kena, bila kita berhadapan dengan manusia-manusia yang macam ni, ataupun sahabat ke, orang di sekeliling kita ke, kita kena cuba mengelakkan diri kita. Bila kita berhadapan dengan orang-orang macam ni, manusia-manusia macam ni, kita kena cuba elakkan diri. Kita cuba mengelakkan diri kita untuk kita tak berfikir sangat masalah yang kita hadapi tu kan. Dengan orang dengki dengan kita, iri hati dengan kita. So bila kita menghadapi situasi tu, kita cuba elakkan diri kita mengelakkan diri kita. Sebabnya kita untuk sementara waktu ke kan, ataupun tak perlu jumpa dia ke, senyap dulu ke kan. So kita cuba elakkan diri kita bila bersama-sama dengan orang-orang macam ni kan. Kita elakkan diri kita. So kita jangan dekati buat masa sementara, jangan mendekati mereka ni kan. So kita carilah tempat yang kita rasa lebih selesa lagi selepas tu kan. So ni ada antara cara kita untuk menghadapi manusia yang iri hati dengan kita kan. So kita mengelakkan diri daripada orang-orang ini kan. So dan seterusnya adalah kita berbincang secara hati ke hati, kita face to face kan. Kita jumpa berhadapan, kita berbincang, secara hati ke hati, tanya kenapa, apa yang dia macam tak puas hati dengan kita ke, adakah kita ni ada buat salah dengan dia ke. Kadang-kadang kita tak sedar kan, yang kita dah melukakan hati orang ke, kita dah sakitkan hati orang ke, orang dah marah kita ke kan. Sebab itulah bila kita nak selesaikan masalah ni, kena berjumpa dan berbincang secara hati ke hati. Kita tanya apa yang membuatkan dia terasa hati dengan kita ke kan. Dan kita kalau boleh kita sentiasa minta maaf kan. Minta maaf ke kalau kita ada buat salah ke kan. Supaya kita
sedar kadang-kadang perbuatan kita ataupun sikap kita sebenarnya yang membuatkan terjadinya kedengkian ini, kan. So ada cara sebenarnya bila kita menghadapi situasi yang macam ni. Orang dengki dengan kita, orang iri hati dengan kita, memang tak dinafikan manusia di luar sana pasti akan dengki dengan kita bila tengok kita ada kelebihan ke, kan. Daripada kelebihan tu lah yang menjadi sasaran mereka timbulnya kedengkian dia kepada kita, kan. Sebab apa? Kita percaya dan kita tahu setiap manusia tu pasti akan ada apa? Kelebihan dia masing-masing, kan. So kita memang kita mensyukuri dengan apa yang kita ada, apa yang kita kelebihan kita ada. Tapi kelebihan yang kita ada tu sebenarnya yang menjadi kadang-kadang punca ada iri hatinya orang kepada kita, kan. So ada cara bila kita nak menghadapi, bila kita berhadapan dengan manusia-manusia macam ni. Apa yang Mira sharekan tadi, yang pertama adalah kita jaga sikap kita ataupun ucapan kita, kan. Dan seterusnya kita mengelakkan diri kita berjauhan dengan orang-orang yang macam ni buat sementara waktu, kan. So seterusnya kita berbincang dan kita talk, kan, kita cakap dari hati ke hati, kan, supaya kita dapat tahu apakah puncanya, kan. Mungkin daripada sikap kita ke, percakapan kita ke, ucapan kita ke kepada sesetengah orang tu yang membuatkan mereka dengki dengan kita, kan. So dan terakhir adalah kita mengelakkan iri hatinya orang kepada kita. Kita berdoa kepada Allah supaya kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Mungkin Allah boleh lembutkan hati mereka ke untuk dia buang sikap yang iri hati dia kepada kita ke, kan. So kalau kita rasa kita dah buat semua perkara yang Mira dah sharekan tadi, kalau tak jadi, kalau tak berkesan, so kita serahkan saja kepada Allah, kan. Ya Allah dia yang bukakan hati dia ke, kan, macam lembutkan hati dia ke, supaya semuanya akan beransur pulih ataupun baik, kan. So kita kena sentiasa berdoa lah, supaya kita dijauhkan dengan orang-orang yang dengki dengan kita, kan. Ataupun dia lembutkan hati dia ke, supaya dia hilang rasa dengkinya dia kepada kita, kan. Kita mohon supaya sahabat ataupun orang-orang di luar sana ataupun di sekeliling kita, supaya dia Allah lembutkan hati mereka, kan. So ini perkongsian Mira malam ni adalah iri hati ataupun dengki. Ada 4 cara untuk kita berhadapan dengan manusia-manusia yang macam ni. Ada 4 yang Mira sharekan tadi. Semoga apa yang Mira kongsikan ni dapat membantu mereka orang di luar sana yang mungkin ada masalah macam ni. Mungkin ada sahabat yang dengki dengan korang, mungkin ada pergaduhan ke apa, kan. Mungkin ada rasa tak puas hati satu sama lain ke, kan. So boleh cuba cara-cara yang Mira sharekan tadi, kan, supaya kita rasa kita tak nak lah orang nak dengki sangat dengan kita, kan. Supaya kita pun tak perlu nak dengki dengan orang juga, kan. Sebab apa? Setiap manusia tu memang ada kelebihan masing-masing, kan. Memang ada kelebihan masing-masing. Dengan kita pula nak dengki dengan orang, kan. Kita buat je apa yang kita rasa terbaik untuk diri kita, kan. So Mira harap apa yang Mira kongsikan ni dapat membantu orang di luar sana untuk menghadapi manusia-manusia yang iri hati dengan kita, yang dengki dengan kita, kan. So kalau ada kekurangan, Mira minta maaf, kan. So mungkin sebab apa yang baik tu datangnya daripada Allah dan buruknya mungkin daripada Mira, kan. So Mira minta maaf kalau ada
tersilap kata ke sebelum-belum ni kan, silap kata ke, sikap ke, perbuatan ke kan, Mira minta maaf. So apa yang Mira share dengan korang malam ni adalah iri hati. Iri hati ataupun dengki. Ada empat cara untuk kita menghadapi, berhadapan dengan manusia yang dengki dengan kita ataupun iri hati dengan kita kan. Semoga kita pun dijauhkanlah rasa perasaan dengki ni, dengki sesama manusia kan. Kalau boleh kita elakkan lah kan, kita elakkan supaya kita kita hidup lebih, kita akan rasa hidup lebih tenang. Bila kita elakkan diri kita ni rasa dengki dengan orang kita, bila kita kalau orang tu berjaya di luar sana, orang tu berjaya, kita sepatutnya kita menjadikan dia sebagai, kita terinspirasi dengan mereka, kejayaan mereka, supaya kita pun boleh turut berjaya macam mereka. So kita tak perlu nak berdengki dan iri hati dengan apa-apa kelebihan orang ke, apa-apa kejayaan orang ke kan. Mungkin itu rezeki dia dulu ke kan, betul tak? So Mira share ni supaya dapat macam untuk diri Mira juga tau, untuk diri Mira juga, dan mungkin korang di luar sana ada masalah yang macam ni. So boleh gunakan cara-cara yang Mira sharekan tadi, semoga dapat membantu korang di luar sana. Okay, dah habis dah Mira sharekan dengan korang malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kan. Terima kasih yang selalu support Sambal Hitam Nur Art. Sebab apa? Korang ingat Mira, ingat Sambal Hitam Nur Art. Kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa lagi, Mira akan live sampai di sini je. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok macam biasa. Okay, bye. Assalamualaikum.